Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita akan pergi ke tajuk Hijrah Membawa Rahmat bahagian yang kedua. InsyaAllah boleh buka muka surat 135. Baiklah, kita lihat pula peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini merupakan rentetan daripada peristiwa hijrah Nabi, daripada Nabi keluar dari rumahnya sehinggalah Nabi sampai ke Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar. Perancangan rapi serta tersusun diatur bersama-sama. Baik, kita lihat selepas ini beberapa individu yang telah membantu Nabi sehingga baginda sampai ke Madinah. Okey. Lihat ya. Pertama ialah Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Beliau seorang musyrik. Ya, itu bukan Islam lah. Apa yang ditugaskan kepada Abdullah bin Uraiqid ini? Beliau diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Apa tujuannya? Tujuannya ialah mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Seterusnya individu yang kedua ialah Abdullah bin Abi Bakr. Beliau ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda di Gua Thur. Apa tujuannya? Tujuannya ialah mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Seterusnya, individu yang ketiga ialah Asma bin Abi Bakr. Asma bin Abi Bakr ditugaskan menghantar makanan. Ini memastikan bekalan makanan mencukupi. Kemudian individu yang keempat ialah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ditugaskan menutup jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Tujuannya ialah mengelak dijejaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Hebat ke tidak? Individu-individu yang terlibat ini dalam membantu Nabi SAW semasa peristiwa hijrah ke Madinah. Okey, ini baru fasa yang pertama. Kita lihat pula kepada fasa yang kedua. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mengelirukan musuh yang hendak membunuh baginda dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Setelah itu, baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertolak ke Gua Thur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Ya, lihat tarikh ini 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Seterusnya, perkara yang ketiga ialah kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di luar kota Makkah. Hadiah lumayan ditawarkan jika berjaya menangkap baginda SAW. Apa hadiahnya? Okey, antaranya ialah sesiapa yang berjaya menangkap Muhammad akan dihadiahkan 100 ekor unta. Okey. Seterusnya perkara yang keempat ialah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur, semasa dalam perjalanan, seorang musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad SAW
tetapi tidak berjaya menangkap baginda. Baginda dan Abu Bakar radhiyallahu anhu meneruskan perjalanan hijrah. Okey, Nabi tiba di Quba dan di Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Madinah. Ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini masjid ini dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid tahu ke tidak apakah nasyid sambutan penduduk Madinah apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah? Mereka beramai-ramai menyanyikan nasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ya, okey. Terusnya, kepentingan peristiwa hijrah. Umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Dan yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi dakwah. Okey. Tapi lihat pula iktibar peristiwa hijrah. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Ya, yang pertama, melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu. Ketiga, tenang dan tabah menghadapi cabaran. Keempat, menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling membantu. Kelima, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang keenam, berusaha memperbaik diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Ya, itu adalah iktibar daripada peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, akhirnya murid-murid yang dikasihi sekalian, ini merupakan sedikit aktiviti bertulis yang diharapkan agar semua murid dapat melakukannya. Ya, senaraikan iktibar peristiwa hijrah. Ya, ada berapa tadi iktibar peristiwa hijrah? Okey, kita harap kamu dapat buka balik dalam buku teks ataupun tengok balik dalam video ini iktibar peristiwa hijrah dan senaraikan semula iktibar peristiwa hijrah. Okey, itu saja. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.